Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fikri daripada Politeknik Nilai. Jadi hari ini kita akan berkongsi lah, kita akan buat knowledge sharing tentang Big Blue Button dari dalam CDOS 3.5. Dia lebih kepada knowledge sharing lah, kita santai-santai je. Apa yang saya tahu saya bagi tahu, dan kalau ada soalan ke apa ke boleh tanyalah. Okey, sama ada sama ada ikut mikrofon ataupun dalam chat lah, tak ada masalah. Okey, kita akan cuba jawab lah kalau boleh. Kalau tak boleh jawab, kita klik-klik je. Okey, alright, tanpa membuang masa kita akan teruskan. Jadi hari ini kita akan tengok memang khusus kepada Big Blue Button. Okey, dan overview untuk khusus hari ini knowledge sharing hari ini, kita akan tengoklah Big Blue Button ni apa. Saya rasa ni semua orang tak ada masalah pun nak tahu, sebab mungkin ada yang dah biasa dengan Microsoft Teams atau Google Meet, okay? Webex, okay? Alright. Jadi apa yang kita akan tengok dalam BBB ni adalah yang pertama, macam mana kita nak create Big Blue Button di dalam CDOS, okay? Dan kita akan tengok dalam tu groups dan juga role lah di dalam Big Blue Button. Kita ada 2 role di dalam Big Blue Button. Dan lepas tu bila kita dah masuk dalam Big Blue Button, kita akan tengok kepada interface dan juga function yang ada di dalam Big Blue Button tersebut. Okay, saya akan terus kepada practical demonstration lah. Alright, so kita akan saya akan share saya punya browser lah. Kalau tak nampak ke ataupun tak appear, boleh stopkan saya dulu lah, ya. Okay, share browser. Okay, jadi ini kita punya CDOS 3.5. Siapa yang tak pernah masuk CDOS, jangan tipu, pukul lagi pun tahu. Okay, alright, so lepas kita login, kita akan pergi kepada online services, LMS, okay, learning management system lah. Tak tahu siap. Okay, so ini adalah dashboard kita. Okay, apa yang ada di bawah adalah khusus yang mana kita dah masuk, yang ada nama kita, okay, sebagai teacher ke apa ke. Okay, jadi untuk hari ni saya akan tunjuk yang ni lah, CDOS Big Blue Button Test lah. Memang kita buat khusus untuk knowledge sharing hari ni. Alright, bila kita masuk di dalam CDOS, di dalam platform Big Blue Button, kita perlu buat di dalam platform, okay. Dan partisipan yang boleh masuk di dalam Big Blue Button hanya terhad kepada siapa yang enroll ke dalam platform kita. Okay, contoh dalam saya punya platform CDOS BBB test ni, okay, partisipan saya ada 3 saja. So hanya bila saya buat conference Big Blue Button, hanya 3 orang ni je yang boleh masuk. Okay, orang lain tak boleh masuk. Okay, boleh alright. Okay, so kembali kepada platform. Jadi Big Blue Button ni adalah web conference. Adalah dia punya function-function ni kita tengok nanti. Ada satu function yang menarik pada saya lah, nanti kita akan tengok. Okay, katalah ini adalah section ataupun kalau tengok sini tulis topik kan. Topik 1, topik 2, 3, topik 4. Okay, jadi kita nak letak Big Blue Button tu, katalah saya nak letak dekat dalam topik 1. Mungkin saya letak dalam topik 1, saya nak membincangkan tentang topik 1 ataupun saya nak buat online teaching, okay, untuk topik 1 saja. So saya klik topik 1. Okay, macam biasa kalau kita nak buat apa-apa, kita kena turn editing, turn setting on lah. Okay, editing setting on lah, betul tu. Okay, kat gambar gear atas ni, turn editing on. Ini turn. Okay, so bila kita turn editing on, kita akan nampak ada add an activity or resource. Okay, sebelum ni tak ada lah kalau tak on. Okay, so bila kita tekan, dah ada ni Big Blue Button BN.
Jangan tanya pasal nama dia macam ni. Saya terima je. Okay, so ini adalah plugin. Okay, kita ambil big blue button dan kita tekan add. Okay. Okay, automatically dia akan bawa kita kepada setting untuk big blue button lah. Okay. Okay, ini adalah settingnya. Okay, ada beberapa perkara yang kita boleh tengok lah. Okay, instant type ni dia ada 3. Okay, room ataupun activity recording, room activity only, recording only. Jadi yang sepatutnya kita ambil adalah room activity with recording. Maksudnya kita punya big blue button tu, bila kita buat conference tu kita boleh buat activity dan kita boleh record lah. Okay. Kalau yang ni kita tak boleh record. Okay. Yang ni saya tak pernah try lagi. Okay, so kita ambil room activity with recording. Okay, virtual classroom name. Katalah sebab kita buat big blue button ni dalam topik 1. Saya bagi nama topik 1 big blue button. Okay. Okay, activity atau room setting ni welcome message lah. So nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa. Dia macam description lah. Okay. Okay, dekat bawah ni ada tick ni, wait for moderator. Jadi sekarang ni bila kita ataupun staff pensyarah yang buat, okay, kita adalah moderator lah sebab kita yang buat BBB ni. Okay. Jadi ibaratnya kalau kita tick wait for moderator ni, pelajar dia tak boleh access room tu selagi cikgu tak masuk. Dia ibarat kita ada satu kelas, selagi lecturer tak buka kelas tu, tak masuk kelas tu, pelajar tak boleh masuk. Okay. Kalau kita untick, okay, pelajar boleh masuk walaupun kita masuk lambat. Kalau kita tick tadi, kita kena masuk dulu baru pelajar boleh masuk. Okay. Tick, pelajar masuklah. Kita masuk lambat. Tak ada masalah. Okay, mana-mana pun boleh. Alright. Okay, yang tick bawah ni saya memang recommend untuk kita tick lah supaya session tu boleh di-record. Dan nanti record yang record conference ni ataupun BBB yang kita dah pakai ni, dia akan keluar dekat platform. Okay, dan student boleh view nantilah. Okay. Right. Untuk CDOS 3.5 recording setting tak ada apa pun, tekan pun buat nangis je, tak ada setting pun. No setting can be edited. Okay, kena tipu. Alright. Participant. Jadi participant by default dia dah letak dekat sini dah, all user enroll. Maksudnya semua user yang enroll di dalam course ni, okay, di dalam course CDOS BBB akan viewer. Okay, dan dia juga telah auto user, yang ini saya, okay, yang create ni sebagai moderator. So dalam Big Blue Button kita ada 2 role, kita ada viewer, kita ada moderator. Okay. Kita juga boleh set certain orang sebagai role lain. Contoh, okay, saya nak ambil user, saya nak ambil user. Okay, ni participant saya ada. So saya ambil Nas, saya add. Okay. So Nas ni saya nak jadikan dia moderator juga. Boleh, tak ada masalah. So nanti bila Nas masuk dia pun moderator jugalah. Okay. Kalau saya tak nak, saya nak semua jadi viewer kecuali saya je moderator, saya biarkan as default lah. Macam ni. Okay. Alright. Okay, schedule for session ialah bila kita nak buka kelas tu dan bila kita nak tutup. Okay, dia macam pintu kelas lah. Okay, kalau kita join open, kita enable ni, maksudnya kita dah buka pintu kelas. Pukul berapa kita buka pintu kelas baru dia boleh masuk. Kalau kita disable, dia orang nampak student nampak je Big Blue Button punya icon dekat platform kita, dia boleh terus masuk. Tak kisah bila, pukul berapa. Okay. Kalau kita enable, maksudnya 25 Jun pukul 9.39. Selepas daripada tu baru dia boleh masuk. Okay. Okay, kalau yang join close, kalau kita enable, maksudnya katalah sini saya buat pukul 9.50. Okay. So student dia boleh masuk
Sampai 9.50 je. Selepas 9.50, ibaratnya kita kunci pintu kelas. Student tak boleh masuk, duduk kat luar. Macam tu. Okay. So yang dah masuk tu tak ada masalah. Yang tak masuk lagi lah, tak boleh masuk. Okay. Nangis. Alright. Common module setting tak ada apa. Okay. Restrict access. Okay. Restrict access. By default, yang saya faham untuk CDOS 3.5 kita banyak bermain dengan group sebab satu platform kita kongsi banyak kelas. Okay. Contoh untuk subjek pneumatic hydraulic kita mungkin ada 3 kelas dalam tu. DKM A, DKM B, DKM C. Okay. Jadi kita kena restrict access lah. Kalau kita ajar DKM A, kita kena add restriction untuk group kita. Okay. Group DKM A. Okay, sini tak ada group sebab saya belum buat group lagi. Okay, alright. Okay, activity completion, saya suka recommendkan rakan-rakan untuk setkan benda ni sebagai auto lah. Okay, saya prefer instead of student can manually mark the activity, kita ambil show activity as complete with conditions submit lah. Okay, jadi apa condition dia? Student must view this activity to complete it. Okay. So dia kena join BBB tu dulu, baru automatic aktiviti akan complete lah. Okay. Alright. Teks dengan kompetensi tak ada apa, jadi kita save and return to course. Sebab kita setting, automatically dekat bawah topik 1 kita akan ada ikon BBB. Okay. Dan ikon ni yang student akan nampak lah. Okay. Dan dia boleh akses ataupun tak boleh akses bergantung pada waktu kita enable tadi tu lah, yang kita enable open class bila kita nak close class tu. Okay. Okay. Sekarang ni ada orang tanya saya macam ni kita nak buat group. Okay. Saya tunjuk salah satu contoh cara nak buat group. Okay. Jadi kita ada dekat dalam platform. Okay. Kita ambil more. Sekarang partisipan saya ada 3 dalam ni. Kita nak masukkan pelajar saya ni tak ada group lagi. Tengok ni. Okay, dia tak ada group. Saya pun tak ada group lagi. Jadi katalah saya nak buat satu group. Okay. Macam ni kita nak buat group. Kita pergi dekat kita punya platform. Okay. Buka depan platform kita ni. Klik more. Okay. User. Group. Create group. Itulah saya buat. Okay, contoh KMA. Okay, enrollment key ni sepatutnya kena ada lah. Okay, tapi sebab partisipan saya dah masuk siap-siap, so yang ni saya skip step ni. Okay. So sekarang saya dah ada group kosong. Kosong ni bermaksud tak ada member lagi dalam tu. Okay. Jadi saya boleh add user untuk masuk ke dalam DKMA. So dia akan hanya appear yang dah ada dekat dalam platform saya lah. Okay, jadi saya ambil Nazar dan juga Ina. Okay, so saya dah ada 2 orang student di dalam group DKM. Okay. So sekarang DKMA saya dah ada 2 orang. Okay. So kalau kita tengok kat partisipan tadi, automatically dia dah tukar group DKM. Okay. Okay. Macam ni nak tukar group teacher ni. Klik je pensel ni. Type DKMA. Dia dah keluar kat sini suggestion. Okay, sini. Automatically tekan save kat sini lah gambar disket ni. Ni tak boleh disket. Right. Nas, tolong mute lah saya tu. Okay, so bila kita dah masuk dekat sini tadi, okay. Kalau kita nak edit setting untuk BBB ni balik, kita just klik sini lah. Setting. Okay, masuk BBB, edit setting. Sini. Okay.
Tadi kita tak ada group kan. So katalah saya nak straight access, sekarang ada group dah. Okay. So group apa? Group DKMA. Dia cuma ada satu group je sebab dalam platform ni ada satu group. Kalau dalam platform ni ada 3 group lah keluar. Oh laju sangat. Okay. Baik-baik. Laju sangat part mana Okay. Slow sikit tuan. Baiklah, minta maaf. Kalau ada 2 moderator kan kita dah setting budak hanya boleh masuk bila moderator masuk kan. Kena 2 moderator masuk atau seorang je. Okey. Kalau ada dua moderator kena masuk ataupun seorang sahaja. Boleh cubalah sebab kalau ikutkan tak test lagi yang 2 moderator tu. Kami baru test seorang je moderator. Okey, kita boleh try and error lah yang tu. Okey, laju sangat. Nak saya ulang dekat bahagian mana ya? Puan? Kalau group dah ada, tak ada masalah kan terus on je once moderator masuk. Ya betul. Kalau group dah ada, tak ada masalah. Tadi sebab platform ni platform baru, kita tak buat lagi group. Itu yang saya tunjuklah halang-halang tu. Okay. Jadi kalau group dah ada, tak ada masalah. Kita akan pergi terus dekat, dia akan jadi kat sini lah. Okay. Kita akan terus set topik 1 punya break button. Okay, laju sangat. So saya ulang balik macam mana kita nak buat. PBB ni maximum time berapa lama kan? Setahu saya tak ada lah. Okay. Setakat sejam 2-3 tu tak ada masalah. Okay. Dan kita boleh record lah, dia akan keluar. Okay. Laju sangat saya buat sekali lah. Untuk topik 2, kita ambil contoh. Okay. So topik 2, saya add activity. Kita ambil plugin. Mohon ulang balik untuk group dan sebagainya. Nak kena gigit ni. Okay, kejap. Okay, group ni sepatutnya dah di-cover dalam basic CDOS lah, okay. Tapi tak apa, saya tunjuk balik cara nak buat group. Okay, nak buat group sebenarnya kalau ikut standard CDOS lah, standard yang kami tetapkan dekat Politeknik Binai, pelajar memang belum enroll lagi. Okay, pelajar belum enroll, jadi kita akan buat group dulu. Okay, Syarah akan buat group dulu untuk pelajar enroll. Jadi macam mana nak buat group? Ini adalah platform kita sedia ada. Okay. Kita pergi dekat gear ni dan kita tekan more lah. Okay. Okay, dan dia automatik dia akan masuk kepada setting ni. Okay. Alright. So dekat user, okay, kita ada enroll user, group, ada user. Okay, kalau enroll user ni kita nak manually enroll lah. Okay. Jadi sekarang ni kita nak set group. So kita pergi pada group lah. Okay, automatically dia akan masuk sini lah. Okay. Okay, katalah group ni tak ada lagi. Saya delete sekejap. Okay, katalah kita tak ada group lagi. So kita kena set lah. Katalah tuan mengajar di KMA. Okay. So kita buat satu kelas. Di group. Okay. Ni saya ajar yang cara betul-betul nak buat group lah. Okay. So nama group kita bagi di KMA. Okay. Ini kalau nak. Ni semua optional lah ni. Okay. Alright. Apa yang perlu ada selain daripada nama adalah enrollment key. Sebab apa yang membezakan pelajar di KMA dan di KMB di dalam platform yang sama adalah enrollment key kita lah. Okay, so pensyarah kena set sendirilah enrollment key ni ataupun password. Dan di dalam CDOS 3.5 password dia ibarat password bank lah. Okay, alphanumerik, apa lagi dia minta itu. Kita tengok kejap lagi. Okay, contoh, nak senang yang selalu saya buat adalah nama saya. Masuk di KM, tak nampak lah. Okay.
ada nombor sekali ni. Dalam seminar. Okay. Jadi ini adalah nama group. Jadi password. Password tak salah saya kita ada kena minimum 8. Okay. Minimum 8. Dan lepas tu kena ada alphanumerik lah dari sini. Memang macam password bank. Okay. Biasanya group ikut kelas kan. Kalau saya nak pecah lagi kelas tu, contoh di KMA tadi ke small group untuk tujuan group assignment kelas. Okay, kejap. Ini sebenarnya dah masuk skop lain ni sebab saya sepatutnya terangkan big button, tapi kita sekali arung lah. Okay. Tak apa, saya ajar dulu. Okay. So sini kita buat enrollment key dulu. Okay. Enrollment key. So make sure enrollment key ni yang tuan-puan bagi kepada pelajar. Contoh ni kelas 5A kan. So bagi dekat kelas 5A, okay, kelas 5A nanti you cari platform nama sekian-sekian-sekian. Okay, you masukkan enrollment key yang saya bagi ni. Kalau dia masukkan enrollment key yang lain, okay, dia akan masuk kelas lain lah. Okay, katalah dia tanya kawan dia DKM 5B. Okay, apa enrollment key? Kawan dia pun bagi. Automatically dia masuk kelas DKM 5B. Susah lah. Okay. So, make sure student dapat enrollment yang betul. Okay. And then kita save changes. Okay. Okay. So, sekarang ni cerita dia pelajar tak ada lagi dalam ni. Dulu tak ada. Okay. Lepas tu, selepas kita dah set dekat sini, kita kena pergi lagi satu tempat, balik kepada platform. Saya pun ingat itu. Okay. More. Okay, kat sini. Enroll user balik. Okay. Kita klik dekat sini, enrollment method yang besar ni. Okay. Ni, self enrollment. Okay, student ni kena enable dulu sebab kita nak self enrollment student dan kita kena setting dekat sini. Okay, semasa kita live class, kita boleh link direct ke dengan YouTube. Contoh kita nak tunjuk. Boleh, itu saya akan tunjukkan kejap lagi. Okay, kita balik kepada group ni. Okay, so self enrollment ni, yang ni kalau saya dekat poly ni lah, kita minta penyelaras yang set lah sebab ni set sekali je. Okay, apa yang penyelaras perlu set adalah enrollment key, just set ABC 1, 2, 3. Okay, enrollment key ni tak pakai pun sebenarnya. Tapi dia perlu ada untuk kita enablekan setting use group enrollment key. Okay, dua benda ni. Enrollment key dengan group enrollment key kena set kepada yes. Yang ni kita kena buat. Kalau kita tak buat, bila student nak masuk dalam platform, dia tak keluar yang password yang dia kena masukkan tu. Enrollment key yang dia kena masukkan tu. Okay, yang ni sebab ni sekali dia buat, saya selalu minta penyelaras yang buat platform ni settlekan. Okay, yang by group tu pensyarah yang masing-masing lah. Okay, so kita akan save changes. So dah siap benda ni, baru pelajar boleh masuk dalam kita punya platform berdasarkan enrollment tadi lah. Okay, setakat ni boleh. Okay, balik pada platform. Okay, Okay, contoh soalan tadi macam mana nak buat saya ada di KMA, saya nak pecahkan lagi. Okay, itu kita akan masukkan di dalam grouping. Okay, contoh saya tadi dah ada di KM5A. Okay, saya pergi kepada mau balik. Kita group. Okay, tuan-tuan boleh tengok sini, kita ada group, kita ada grouping. Okay, so group ni adalah yang besar di KM5A. So grouping ni kita boleh create lah dekat dalam DKN5A tu. DKN5A1, DKN5A2 ke. Okay. Boleh. Boleh. Kita nak masuk BBB ni. Okay, saya ajar macam mana kita nak buat BBB semula. Katalah saya nak buat dekat topik 2 lah kali ni. Okay. Add an activity dekat topik 2, add an activity. Kita ambil BBB button. Lagi. Okay. Tekan add. Okay, automatically lepas kita tekan add, dia akan masuk ke setting ni. Okay, macam biasa. Setting, yang ni kita sebut
mostly ambil room or activity with recording. Sebab kita nak jalankan aktiviti sambil kita nak record. Untuk student yang tak sempat ke apa benda ke, dia boleh just playback the recording lah. Okay. Classroom name, kita bagi kali ni topik 2. Topik 2, video button. Okay. Activity room. Okay, yang ni welcome message, optional. Ada, tak ada. Okay, this one wait for moderator. Maksudnya kita sebagai moderator, kita kena masuk dulu dalam BPB, baru student boleh masuk. Okay, kalau kita tick lah. Okay. Kalau kita anti, student boleh masuk bila kelas tu dah buka, walaupun kita masuk lambat. Okay. Right. Then this one, session can be recorded. I highly recommend lah. Okay. Kena tick sebab kita nak session tu boleh record. Okay, supaya student yang ketinggalan ke ataupun mungkin ada masalah internet, dia just boleh playback the recording lah. Okay. Alright, by default, recording saya tak ada apa. Okay, by default, participant dia dah sediakan macam ni. All users enroll as viewer. Okay. User iaitu kita yang buat ni sebagai moderator. Okay. Ada user lain kita ni. Okay. Kalau kita nak tambah orang, katalah kita nak tambah user, kita nak jadikan dia sebagai role lain. Okay, dia ni student ni. Kita add, tapi kita tak nak dia sebagai viewer, kita nak dia sebagai moderator pun boleh juga, tak ada masalah. Okay. Kalau nak pakai yang default, kita boleh just edit je role yang kita dah bagi tadi. Mana-mana pun tak ada masalah. Okay, next, schedule for session. Ialah bila kita nak buka dan bila kita nak tak nak bagi student masuk dalam kelas tu. Okay. Jadi kalau saya enable yang join open, bermaksud bermula 9.59, pelajar boleh masuk ke dalam saya punya BigQuery button. Okay. Kalau saya disable, sekarang pun dia boleh masuk dah. Lepas saya dah save ni. Okay. Join close ialah bila kita nak tutup pintu supaya pelajar tak boleh masuk dah. Tak boleh access dah BigQuery button tu. Yang ada dalam kelas je yang akan join conference tu. Okay. Yang akan ada aktiviti dalam tu. Okay. Katalah kalau saya enable, so tepat 9.59, pukul 10, pelajar dah tak boleh masuk dah. Okay, dia tekanlah BigQuery button tu, dia tak boleh join. Okay. Right. So restrict access sebab kita nak buat BigQuery button ni hanya untuk kelas kita. Okay. Kalau macam contoh kelas yang ada dalam ni, DKM5A. Jadi DKM5B kita tak nak masuk dalam ni lah. Okay, dia masuklah dekat pensyarah yang mengajar dia kan. Jadi kat sini kita ambil add restriction, kita ambil group lah. Okay. Jadi student must match the following. So student mestilah group apa? Kita ambil group 5A. Okay. Contoh, kita mengajar 2 kelas. Kita nak buat sekali harung di button. DKM5A dengan DKM5B. So kita tambah lagi add restriction dekat sini. Okay, tambah lagi satu group. So student mestilah group 5A dan contoh kalau ada kat sini DKM5B. Klik DKM5B. So DKM5C tak boleh masuk. Okay. Alright. So lepas settle, activity completion. Activity completion ni dekat platform, okay. Student boleh tick manual, tapi saya lagi suka auto lah. Okay. So kalau nak auto kan, kita akan ambil bawah sekali, show activity as complete when conditions are met. Okay, jadi apa conditionnya? Yang ni, require view. Student must view this activity. Jika dia masuk dalam BBB, BBB button, automatically nanti platform ataupun CDOS akan tick dekat tepi. Okay, tick dekat mana? Kita lagi sini. Okay, saya tekan save and return to course. Ni completion lah ni, completion activity. Okay, kalau kotak ni ada dash-dash macam ni, ini maksudnya automatic completion. Dia akan, sistem akan automatic. Okay, kalau ada kotak yang memang full square, maksudnya student kena manual 5. Okay, saya prefer yang macam ni lah, yang auto. Sebab senang. Okay. Okay, setakat tu boleh ya? Saya nak masuk yang boleh.
saya punya ni. Dalam sekian minit. Okay, so itu macam mana kita nak create? Baru create ni. Okay. Okay, katalah dekat topik 2, big blue button. Jadi kita dah ada sini, student pun dah nampak. Okay, kita akan tekan dekat ikon big blue button lah. Kita tengok apa yang akan jadi. Okay, dia akan masuk sini. Okay, untuk moderator dia mungkin ada lebih daripada ni lah, dia ada separate group. Kalau student memang nampak 5A saja. Okay. Ada videonya tak ni nanti. Kita dah record dalam Webex, nanti kita akan bagilah lepas Webex keluarkan dia punya recording. Okay. Alright. This conference room is ready, you can join the session now. So kita tekan join session lah. Automatic dia akan bawa kepada video button. Okay. First thing first, bila kita masuk dekat dalam BBB, dia akan keluar yang ni dulu. How would you like to join the audio? Sama ada through microphone or listen only. Okay, I highly suggest for microphone. Even for student pun tekan microphone sebab kita nak berlakunya two-way communication lah. Kalau student ambil listen only, bila kita bertanya, student hanya boleh reply melalui chat. Okay, mic tu memang disable, tak boleh pakai langsung. Kalau student ambil mikrofon, kita boleh mute mic diorang macam kita mute dekat dalam Webex ni lah. Okay, dan kita boleh unmute. So saya akan suggest untuk ambil mikrofon lah. Okay. Okay, dan dia akan minta akses kepada mikrofon daripada sistem komputer. Okay, dan dia ada echo test. Okay, ini private echo test. Bila kita bercakap dia ada gema. Sebelum okay. Okay. Jadi sekarang dekat sini, ini adalah interface big blue button by default apa yang keluar. Kejap saya minta rakan saya masuk ni seorang sebagai student. Nah, masuk lah. Boleh. Tak payah share container, masuk tu. Masuk BBB. Topik 2 tau. Okay, kita tengok sebab dia ada beza antara viewer dan moderator lah. Okay, kita nak tunggu rakan saya masuk sebagai student. Saya terangkan dulu apa interface yang ada lah. Okay, jadi by default dia akan keluar yang ni. Okay, yang slide ni pun memang default. Okay, apa yang ada dekat tengah ni, kat sini adalah public chat lah. Okay, public chat macam kalau Webex pun ada, okay, dia general lah, chat kepada general. Jadi kita type, memang dia akan keluar lah. Nas, type Nas. Okay, so ni public chat. Kalau saya nak private chat, saya just pergi kepada nama orang yang saya nak private chat. Saya left click. Okay, saya tekan start private chat lah. Sini saya private chat dengan Nas. Okay. Jadi automatically yang saya private chat dia akan keluar kat sini lah. Bahagian messages. Okay. Okay. Sebelum tu saya boleh mute saja. Okay. So itu adalah public chat. Kita ada juga interface. Kita ada juga function share note. Okay, share note ni bukan kita share note macam share PDF, share slide. Share note ni lebih kepada ruang untuk semua orang boleh menulis. Semua orang boleh type dekat dalam ni. Okay. Okay, dia akan pilih macam ni. Dia share note. Katalah ini saya type. Saya type ini. Nas, type Nas.
Okey. Jadi kalau tuan-puan tengok share note ni, semua yang ada dekat dalam big blue button sekarang boleh type. Okey. Ni mungkin kalau kita nak buat orang kata tu orang kata kalau kita nak buat briefing idea ke apa benda ke kan, kita boleh buat dalam ni lah. Okey, sambil-sambil. Okey. Tapi function ni semua kita boleh disable. Okey, tak ada masalah, nanti kita akan tunjuk. Okey, so itu adalah share note. Okey, ini adalah participant ataupun user di dalam big blue button yang ada yang dah masuk lah. Kalau tuan-puan tengok yang saya punya petak bermaksud moderator lah. Okey, kalau student, viewer, dia punya ikon bulat. Okey, so ini viewer, yang petak adalah moderator. Gambar komputer kat atas ni adalah bermaksud presenter. Okay. So apa kelebihan presenter, kita boleh present kita punya slide dan kita ada tepi ni kita ada tools lah untuk present. Okay. Alright. Dan atas ni kita boleh tekan start recording. Okay, kita tekan start recording, so nanti dia akan start recording, yes. Okay, maksudnya kita dah start recording untuk big blue button. Okay, bila kita dah keluar daripada big blue button, dia akan ambil masa sikit dan dia akan keluarlah recording dekat ni kita buat dekat topik 2 kan, recording tu akan ada dekat topik 2 tu. Okay, alright. So apa yang ada dekat sini, okay, kalau klik pada nama kita sendiri, nama saya contohnya, kita boleh set status lah. Status ni lebih kepada macam saja je nak letak emoji, contoh saya letak happy, so automatic dekat sini jadi happy lah. Student pun boleh set status dia, tak ada masalah. Okay, ni lebih kepada nak main-main ni. Okay, status keluar balik. Alright, apa yang penting dekat sini adalah kita ada kat bawah ni. Okay, kita ada microphone, kita ada share webcam. So kalau saya share webcam dekat dalam big blue button, aku kena stop ni dululah. Itulah. Boleh tunjukkan kat mana yang kita rekod tadi dalam topik tu. Okey, sekarang ni dekat dalam bila kita dah masuk big blue button, yang dekat atas ni kita tengah rekod ni. Kita boleh pause je, tak ada masalah. Okey, so kita rekod kat sini. Okey. Yes. Lepas kita dah keluar daripada big blue button ni, CDOS dia akan proses dulu dan nanti dia akan ada keluar recording. Itu saya akan tunjuk untuk yang kita orang dah buat sebelum ni. Nanti saya akan tunjuklah kat mana contoh recording ni. Okey. Okey, sama-sama. Alright. So dekat bawah ni kita ada share webcam, macam biasalah kita buka webcam. Okay, sekarang ni saya tak boleh sebab saya tengah pakai dekat Webex. Okay. Alright. So kita ada share your screen. Share your screen sama juga macam kita pakai Webex, kita share screen. Tapi dalam big blue button dia tidak menggalakkan untuk kita share URL video dan juga slide melalui share your screen punya function. Okay. Sebab itu ada function lain. Okay, kita tengok share your screen dulu. Share your screen, share entire screen macam biasalah. Application window, apa yang kita dah buat tadi. Apa yang tengah running dekat dalam komputer ni lah. Okay, sama ada nak share Chrome, slide saya ke, okay, ataupun Chrome tu, kalau macam saya tengah buka 3 ni. So nak share mana satu. Okay, kita saya ambil screen, so saya share screen. Okay, dia jadi macam ni sebab saya share screen lah kan. So kalau nak stop sharing, ya Allah, pening kepala. Kat bawah ni stop sharing. Okay. Alright. Kalau kita sebagai presenter, kita akan dapat tools ni lah. Okay, kalau student, dia tak dapat. Dia memang tak ada benda ni. Okay. Kita nak lantik dia sebagai presenter pun boleh. Okay, make presenter. Automatically dia akan ada function ni lah. Okay, apa kegunaan function ni? Kalau kat tangan ni, yang ni adalah pen. Okay, contoh kalau kita dah zoom. So nak pen. Okay, kita zoom nak pen lah. Ni pen. Okay.
Kalau kita dah zoom lah. Kalau setakat ni, tak ada apa nak pakai apa. Okay. So kalau kat sini kita tekan yang segitiga bawah ni. Okay. Dia ada banyak lagi lah kita boleh add. Okay. Sambil kita nak add text dekat slide kita. Dia macam draw dekat atas slide kita. Okay. Contoh kita letak text. Okay, contoh text kat sini. Okay. Okay, contoh teks. Lepas tu saya letak, katalah sini nak pakai line ke, ellipse ke, triangle, rectangle. Katalah saya nak emphasize on something. Okay, suruh, you tengok yang ni. Yang ni apa? Macam tu. Okay. Tapi ini dia cuma draw di atas slide yang sedia ada je. Contoh macam ni slide 1. So dekat slide 1 je. Bila saya pergi ke slide 2, tak ada. Okay. Baik, saya balik ke slide 1, ada. Sebab dia cuma draw atas tu. Okay. Kalau saya nak yang ni semua, tuan-tuan boleh explore ni, ada je ni. Okay. Tu, besar mana dotnya, color apa nak pakai. Tak nak merah, tak suka. Ambil mana biru, tak masalah. Okay. Ni nak undo. Dan ini kita nak padamkan semualah. Mesti dia dipadam. Yang teks tadi pun dia padam. Okay. Alright. Selain daripada tu, kita ada pensel lah. Pensel kalau nak buat image biasa, tak masalah. Okay, bawah sekali ni. Turn multi-user whiteboard on. Kalau macam dalam sekarang, dalam masa sekarang, cuma cuma moderator je. Okay, ataupun presenter je yang boleh conteng. Okay, ini saya lah ni. Jadi, kalau saya turn multi-user whiteboard on, semua user yang ada kat dalam ni, katalah dekat user ni ada 9. Jadi, bila saya tekan turn multi-user whiteboard on, 9 boleh tulis dekat slide ni. Contoh, saya turn on, jadi sepatutnya saya dengan Cik Nazar boleh conteng lah. Okay, so ini saya. Jadi, kita akan nampak itu adalah dia ada nama lah, Nas. So katalah saya conteng kat sini. Conteng Nas. Itu adalah yang Cik Nazar buat lah. Okay. Jadi mungkin kegunaan dekat sini kalau kita nak buat mind map, okay, tak ada masalah. Okay, kita nak suruh dia orang isikan tempat kosong apa, bergantung pada kreativiti masing-masing lah. So kita nak buat macam ni. Okay, so ini adalah function multi-user. Okay, so kalau kita rasa, dah terlebih sangat budak ni, off aja. Automatically lah. Okay, apa yang tinggal tu adalah. Kalau nak bersihkan balik, just ambil. Okay, settle. Right. Okay. So tadi saya katakan kalau nak share slide dan share URL video, tidak ada function lain. Function dia dekat mana? Dekat belah sini, tambahannya action. Okay. Dekat action, bila kita tekan, dia ada 3 benda. Start a poll, upload the presentation or share an external video. Saya tunjuk yang share an external video dulu. Sebab tadi ada orang tanya kan. Okay. Share an external video memang hanya dalam URL sajalah. Betul. Kita tekan, dia akan minta okay, URL video apa. Okay. Jadi kat sini saya dah sediakan. Katalah saya buka YouTube. Okay. Saya ambil this one. This Industry 4.0. Okay. So saya ambil dia punya URL dekat atas ni. Ctrl C. Copy. Okay. Balik kepada video button. So saya nak share dekat pelajar saya video YouTube tersebut. Share an external video. Dia akan minta URL. Saya paste URL YouTube tadi dan share a new video. Okay, so automatically apa yang ada dekat sini pelajar pun nampak. Okay. Dan yang bestnya dekat sini adalah moderator yang kawal video ni nak pergi mana. Contoh kalau saya pause ni, dekat student pun pause. Dia tak boleh nak play mana-mandai. So kita boleh lah ambil masa kita untuk terangkan ni apa. Nanti kita pergi kat next section kita terangkan pula yang ni apa. Boleh ikut suka lah. Okay. Kalau kita nak cepatkan pun, atau saya pergi ke 28, minit 28, saat 28. So dekat student punya view pun automatik dia akan pergi kat sini. Okay. Saya akan try share yang, okay, sekarang saya share dekat, saya berhenti dekat saat 28. Saya akan share yang student punya view. Kita tengok student try untuk ajakkan
video ni, apa yang akan berlaku. Nas, share kamu punya screen. Okay, tunggu sekejap Okay, ini adalah Cik Nazar punya video, bukan, punya view sebagai student. Okay, so tadi saya dah matikan pause video ni dekat 028. Okay, okay, so sekarang Cik Naz dekat sini dia automatic pause. Okay, cuba pergi dekat, pergi anjak. Okay, katalah dia nak bawa, dia nak tengok lebih. Okay, ini automatically dia akan pergi balik ke tempat yang saya pause tadi. Okay, so student dapat macam glimpse-glimpse macam tu je. Okay, dia tak boleh nak play sebab dia kena ikut moderator. Macam tu lah. Dah, sudah. Okay, saya ambil balik sharing ni kejap Sudah. Okay. So kita dekat sini yang best ni kita boleh kawal lah video tu. Okay, kalau kita nak anjak sendiri tak ada masalah, kita anjak kat sini, automatically kat student view pun dia akan anjak juga. So dia kena ikut kita lah. Okay, okay, ini adalah untuk yang URL video tadi lah, harap jawablah soalan yang asal tadi kan. Okay, so ini adalah video. Lepas kita dah sharing video, kita boleh stop sharing external video ni. Stop balik lah dia akan keluar balik dekat yang default ni lah. Okay, sekarang ni kita ada upload a presentation, start a poll. Yang ni dah sudah. Okay, upload a presentation maksudnya kita nak upload slide lah. Okay, boleh kita tekan. Harap ada menunya cara guna English. Okay, upload a presentation. Nanti kita tengok menu macam mana. Sebab ini pun study sendiri. Okay, upload a presentation. Okay. Bila kita tekan upload presentation, dia akan bawa kita kepada satu interface. Okay, dia akan minta. Kalau tuan-puan baca kat sini, dia recommend guna PDF sebenarnya. Okay, habis PPTX macam mana? Okay. PPTX ataupun yang selalu kita pakai PowerPoint kan. Okay, dia memang akan, bila kita masuk kat sini tak ada masalah. Tapi dia akan auto convert kepada PDF. Cuma yang tak sedapnya, bila kita masukkan PPT dalam ni, kita auto convert kepada PDF, kadang-kadang lari, wording dia lari, placing wording tu lari, carta tu pun elok nama kat sini, sebab dia tak save siap-siap dalam PDF. Okay, itu kekurangan dia lah. So better save sebagai PDF dulu lah. Okay, alright, saya ada satu slide yang memang saya nak share, so saya akan share sebagai PDF slide. Okay, so dia akan masuk kat sini. CDOS, Ribbon Button Slide 2. Ini nama slide saya lah. Saya dah cover kepada PDF siap-siap. Okay, kat sini ada 3 benda. Okay, yang pertama yang belah sini adalah allow presentation to be downloaded. Kalau tuan-puan buat macam ni, okay, dia ada palang kat sini, maksudnya slide tu kita tak boleh download. Once kita share slide ni, sudah akan nampak. Tapi dia tak boleh download. Kalau kita buat macam ni, okay, sudah akan nampak slide dan dia boleh download slide tu. Masuk ke dalam handphone ke dalam PC dia tu. Macam tu lah. Okay. Okay, yang tengah ni adalah kita tick sebab kita nak upload file ni. Kalau saya tick yang ni, dia akan upload file defaultnya. Okay, so saya tick ni. Okay, yang ni macam biasa kita nak remove lah. Okay, yang ni saya biarkan buka. Nanti kita tengok macam mana. Saya tekan upload. Berkata kerajuan internet lah ya. OMG. Alright. Okay, ini adalah view saya lah. Nah, dekat view hang ada download tak? Ada, okay. Alright, tadi kan saya tick download tu, saya biarkan open kan, saya tak palang kan, bermaksud student boleh download. Okay, kita tengok view daripada student dulu, kat mana button download tu. Nas, share Nas. Okay, tunjuk button download lah ni. Ni.
Okey, kalau tuan-puan nampak dekat situ, okay, belah kiri bawah slide dia ada button download. Tu download the original presentation. Sebab saya ni gelap, maafkan saya. Okey. Cuba pergi dekat, so kalau saya disable benda tu, tak adalah ikon tu. Okey. Maksudnya student boleh tengok je. Kan? Kalau saya lagi prefer student tak download dulu. Dia melilau. Online. Okay, sudah nak ambil balik. Okay, itu adalah function untuk download ni lah. Okay, kita pergi apa yang ada kat slide ni. Okay, interpreter function tadi kita dah tengok apa lagi. Okay, presenter function. Okay, presenter function, bila saya bagi student sebagai presenter, okay, dia akan ada function ni lah. Dia akan ada tools yang kat sini. Okay, kalau sebelum ni dia tak ada tools ni. Okay, katalah saya buat satu soalan, PLC stand for Programmable Logic Controller. So saya nak seorang student jawab. Saya pun kata, Nazar, kamu jawab ni dekat dalam slide. Saya pun lantik dia sebagai presenter. So, Nazar akan dapat tools tadi dan dia boleh jawablah. Jawab. Begitu. Okay. So, kita boleh ambil balik tag presenter dekat sini. Okay. So, ini kalau nak gunalah salah satu contoh nak pakai. Okay. Next, daripada presenter function, kita juga ada multi-draw function. Multi-draw function macam saya cakap tadi lah, yang mula kalau kita ada 9 user, bila kita enable je multi-draw function kat sini, 9 boleh tick kat sini. Okay. Dan lagi satu, kita ada poll function. Okay. Poll function ada dekat sini kan, action ni, start the poll. Okay. Untuk poll function, tuan-puan perlu sediakan soalan terlebih dahulu. Sama ada di dalam slide ataupun kita cakap verbally. Okay. Sebab bila kita tekan start the poll, dia akan keluar satu interface ni. Okay. Dia akan tanya nak poll yang macam mana, jenis keluar yes no ke, true false ke, ada 2 pilihan jawapan, 3 pilihan jawapan, 4 dan 5 pilihan jawapan. Okay. Jadi kalau dalam soalan yang saya ada ni, kita pakai true false. So saya akan ambil yang ni lah. Okay. Kalau tak ada dalam ni, kita boleh ambil custom poll. Okay. Right, katalah yang ni true false. Saya tekan true false kat sini, automatically true false tu akan keluar pada student punya paparan. Dekat kita tak keluar. Okay. Dekat kita dia akan keluar result. Contoh, saya tunjuk view pensyarah dulu. Okay, moderator dulu. Saya tekan true false, so saya dah ada soalan. Okay, PLC stand for Programmable Logic Controller. Berdebak, poll. Okay, so ini paparan kita. Kita akan tengok berapa orang jawab true, berapa orang jawab false lah. Jawab Nas. Oi. Terus jawab dulu. Call ni. Berani lawan toke. Sabar Okay. So kita dah tengok lah, seorang student dah jawab true. Okay, fine. Okay, sekarang ni saya ulang balik benda yang sama. Kita nak tengok share view daripada student. Share Nas. Share lu hang punya view. Dah. Mana ada? Tak ada ni aku share ni. Okay. Okay, so itu view student. Saya akan ambil start poll. Kita tengok macam ni keluar dekat student. Jawab dulu Naz tu dekat bawah tu. Kalau tuan-puan nampak, polling option, true, false. Dia keluar macam tu. Dia pop up lah. Okay. Jadi kat situ lah yang student boleh jawab, true ataupun false. Jawab. Okay. So dia akan keluar macam tu lah. Okay. Once jawab, dia akan hilang. Okay. Itu yang student nampak lah. Okay. Kita tak nampak macam tu. Kita just nampak result.
Kita nampak result macam ni. Okay, kita juga, moderator juga ada option untuk publish polling result. So katalah semua orang dah jawab, kita pun tekan publish polling result. Dia akan letak di dalam slide yang current slide. Contoh saya tekan, tu. Okay, dia akan beritahu lah berapa orang jawab true, berapa orang jawab false. Okay, dan ini dia cuma paste dekat slide ni je. Bila saya pergi kepada slide lain, tak ada. Okay, saya kembali kepada slide tadi, ada. Macam tu. Okay. Jadi ni kalau nak buat game ke apa, mungkin lah boleh. Alright. Okay. Sebelum kita recap, ada lagi satu function yang saya nak terangkan. Okay, function yang terakhir iaitu dekat sebelah user ni, tuan-tuan nampak manage user. Okay, kan kita boleh control kita punya audience. Okay. Apa yang ada kat sini? Sama ada kita boleh clear all status icon. Kadang-kadang student ni suka main-main kan. Kita tengah sembang-sembang dia pergi tukar icon lah macam ni. Ni main-main ni. Clear status icon lah. Tu. Ui. Nakal student ni. Okay. Kita boleh mute all user. Okay. Mute all user except presenter. Okay. Kalau kita mute all user dengan kita-kita sekali mute. Unmute lah nanti. Okay. Okay. Save username. Apa itu save username? Kalau kita save username, dia ibarat ambil attendant. Dia tekan. Okay, dia akan download dalam teks. Apa yang ada dalam teks file adalah senarai nama user. Okay. So kalau tuan-puan nak buat attendant ni bolehlah. Okay. Nak buat. Okay, ada buat additional mark siapa yang masuk. Lepas tu saya download benda ni, you guys still ada. Okay, saya bagilah markah. Contoh lah, ya. Okay. Selain daripada tu, kita ada juga, ni yang paling penting, log viewer. Log viewer ni adalah yang mana kita boleh kawal akses pelajar atau viewer. Okay, bila kita tekan log viewer, kita ada keluar setting ni. Okay, share webcam. Kalau kita log, bermaksud student langsung tak boleh share webcam dia. Sendu. Okay. So kita unlock, student boleh share webcam. See other viewers webcam. Kalau kita lock, student tak boleh nampak student lain punya webcam. Okay. Dia cuma nampak webcam dia dan webcam moderator. Itu saja. Kalau kita unlock, dia nampak webcam dia, webcam kawan dia, webcam kekasih lama dia, webcam moderator. Okay. Kalau kita share mikrofon, okay, student boleh bercakap. Okay. Kalau kita lock, dia tak boleh bercakap. Kalau kita unlock, dia boleh bercakap. Okay. Hilang ikon tu. Okay. Sama juga, kalau public chat, kita tak nak dia sembang dalam public chat. Lock, boleh sembang. Private chat, tak nak dia sembang dengan kawan dia. Apa benda lah leceh ni mengalun. Lock, apa susah. Okay. Edit share note. Okay, edit share note tu yang saya tunjuk tadi lah. Yang ni lah. Okay, tak nak bagi dia tulis. Kita je boleh tulis. Gila tamak. Okay. Kat sini. Tak boleh. Kita je tulis. Okay. See other viewers in user list. So kalau user list yang kat tepi ni lah. Dia, kalau kita lock, dia cuma boleh nampak dia dengan kita je. Kalau kita unlock, dia boleh nampak berapa orang participant, apa yang ada dan yang tak ada. Okay. Right. Itu adalah setting kita lah. Right. Next. Function yang saya tertarik dekat sini, yang saya nak tunjuk adalah kita ada breakout room. Create breakout rooms. Okay, breakout rooms ni ibaratnya katalah dekat dalam kita punya BBB kita ada 20 orang. Okay, dan kita nak pecahkan dia ke dalam grup. Okay, saya akan pecahkan you guys ke dalam 5 grup, satu grup 4 orang. Okay, saya nak you guys bincangkan dulu soalan satu tadi. So kita buat breakout rooms. Bila kita tekan breakout rooms, moderator akan dapat paparan setting. Okay, berapa banyak rooms yang kita nak. Okay, jadi katalah sekarang ni saya ada 2 orang ni, saya buat 2 ulang contoh 2, dan breakout rooms ni dia ada masa. So kita nak bagi dia bincang berapa lama. Okay, 5 minit, 10 minit, 15 minit. Okay, so katalah saya nak bagi dia bincang 10 minit. Okay, fine, 10 minit. Okay, kat sini kita ada randomly assign. Kalau randomly assign, bila saya tekan automatically user yang dalam not assign ni, kecuali saya,
dia akan random lah assign kat mana. Room mana dia nak. Okay, itu random assign. Kalau kita nak manually assign, kita just click user punya name, letaklah kat mana. Masuklah room 2. Tak nak lah, kau masuklah room 1. Ikutlah. Yeah. Ataupun kalau nak bagi flexible kepada pelajar, allow user to choose breakout room. Dia boleh pilih dia nak masuk room 1 ataupun room 2. Tapi pada saya lagi suka saya decide sendiri. Sebab kadang-kadang sebelum start kelas, kita dah set dah group masing-masing. Okay, so dah bincang dalam group tu siap-siap. Okay. Nanti video yang save ni participant nak refer dekat mana. Okay, video blue button ni sebab saya buat dalam topik 2, dia akan masuk dalam topik 2. Dia ada recording dia. Jadi saya akan tunjuk kejap lagi lah. Okay. Yang saya dah pernah buat sebelum ni. Okay. Okay, so bila kita dah masuk ni, katalah saya masukkan Nazar dalam group 1. Okay, moderator tak boleh bergerak. Boleh. Okay, moderator kita buat no assign sebab moderator boleh masuk mana-mana room yang dia nak. Okay, kita tengok. So saya tekan create. Okay, automatically dekat sini kita ada breakout room. Tadi tak ada. Okay. Okay, student bila kita create, dia akan dapat notification untuk dia join room tersebut lah. Okay, so dia kena tekan join untuk dia masuk. Okay. So bila saya tekan breakout room, saya akan nampak lah, oh saya ada 2 room. Okay, dan kat sini kosong, student saya belum masuk lagi. Masuk. Okay. Tu kita dah nampak dah. Oh, okay, Nas sudah masuk. Okay. Jadi sebagai moderator, kita boleh pilih untuk kita join room. Kita nak tengok dia sembang apa kan. Nak tengok dia buat apa. Ataupun kita boleh pilih nak join audio. Macam dengar-dengar macam dia sembang. Macam tu. Okay. Tapi student still nampak lah kita, kalau kita tekan either one, student still nampak kita punya list dalam room dia. Sekarang ni saya tak masuk mana-mana room. So dalam room tu nama saya tak ada. Okay, hanya ada nama Nas je. Okay. Katalah saya ambil untuk join room. Okay, kalau tuan-puan perasan kita ada, dia buka tab baru. So ini main room saya tadi. Kita punya BBB yang main. Okay, ini room 1. Dia akan keluar yang ni by default lah macam biasa. Okay, mikrofon. Okay, so saya dah masuk room 1 sekarang ni. So saya tengoklah apa yang berlaku. Okay, so saya tengoklah apa yang berlaku. Oh, dia orang tengah buat benda ni rupanya. Okay, student bila dia masuk dalam room, breakout room, dia orang student ada function macam moderator. Kalau tuan-puan perasan, ikon dekat dalam room breakout room ni student tadi ni Nas. Okay, dekat main room dia bulat. Bila dekat dalam breakout room dia petak. Maksudnya dia sendiri dah jadi sebagai moderator. Dia adalah function untuk share slide, share URL video, nak buat annotation macam yang dia tengah conteng sekarang ni. Okay. Jadi kalau macam kita nak bagi task, okay, saya nak setiap group bincangkan and then you akan present balik dekat saya di dalam minggu selepas 10 minit. So dalam masa 10 minit tu dia orang buatlah macam ni. Okay, sama ada dia orang nak buat mind map ke apa, dia orang boleh pakai function yang dekat sana. Tak ada masalah. Cuma, mesti ada cuma kan. Kekangan di dalam breakout room yang kami study setakat ni, kami tak nampak kat mana student boleh save apa yang dia orang nak buat. So dia tak ada button save. Nur Hidayah Osman is ada soalan ke puan? Soalan boleh type, tak ada masalah. Okay. So Syukri nanti boleh share tak video ni, kami nak buat ulang kaji. Boleh, saya share video Webex nanti. Dia sekali arung lah no. Okay, so tadi kalau kita lock webcam waktu awal tadi, masa dalam breakout room ni, dia tak boleh lah nampak kawan-kawan diorang kan. Ini soalan, maafkan. Okay, kalau dalam breakout room ni dia different lah sebab semua dah jadi moderator. Ada masalah. Sepatutnya dia boleh nampak lah. Ini daripada apa yang saya dah study lah. Kalau saya salah, maafkan saya. Ya Allah. Okay. Tadi yang saya nak beritahu, kekangan di dalam breakout room adalah mereka tak boleh nak save. Katalah dia orang dah buat macam ni ni, dia dah tulis cikgu suruh kita macam topik, dah buat annotation. Dia tak boleh nak save. Tak ada button save yang saya jumpa di dalam video button lagi setakat ni. Okay. Jadi apa yang saya recommend adalah student to screenshot lah. Okay. So dia screenshot. Lepas dia screenshot, bila kita balik ke dalam main room,
dia akan share slide, slide. Dia akan share slide. Saya akan latih sebagai presenter macam tu. Okay. Okay, katalah saya dah pergi room 1, saya nak pergi pula room 2. Saya tekan je lah join room, tak ada masalah. Saya moderator. Okay. Jadi saya dah setkan satu room tu 10 minit. Katalah saya tengok student semua laju kan. One family has raised hand. Ya, ada soalan je. Boleh tunjuk contoh view kalau semua student share webcam. Boleh tunjuk contoh view kalau semua student share webcam. Sekejap sebab sekarang ni saya cuma ada satu student. Nas, cuba hang matikan video dekat Webex. Buka punya webcam. Bukan, matikan Webex punya kamera, onkan kamera 3B. Onkan kamera 3B lah, dalam big blue button tu. Sekarang ni dekat Webex tu, hang offkan kamera hang, video. Dekat 3B ni, hang share webcam. Okay, sekarang ni saya share webcam, so dia nampak saya lah moderator. Ini dalam main room. Kita dah masuk main room. Kalau dalam backup room pun boleh. Okay, sekarang ni Nas tak ada dalam ni sebab dia dalam ni. Dia dekat dalam breakout room. Okay, so dia dekat sini lah. Saya kalau nak masuk sini boleh, saya letak je sini. Menempel. Tak ada masalah. Okay, masuk. Okay. Webcam ni kita boleh tukar. Tak sedap lah kat atas, tak kat bawah. Sekati lah. Okay, tak ada masalah. Okay, jadi kalau yang kita, kalau ada ramai student nanti adalah kat sini ada, kat sini ada, kat sini ada. Okay, tak ada masalah Okay, jadi balik kepada main room. Katalah saya dah set tadi satu room 10 minit. Lepas tu saya rasa, budak semua ni macam laju je buat benda ni. Saya nak end semua breakout room. Saya tekan je ni, end all breakout room. Automatically yang room ni, dia akan terpadam dan student akan masuk balik ke dalam main room. Okay, saya buat Okay, dia akan tanya balik lah. Sebab ibaratnya kita masuk balik. Student pun akan dapat notification yang sama. Dapat Nas? Fine. Okay. Dah masuk dah Okay, so student dah masuk, kita bolehlah suruh dia present balik. Kalau kita nak suruh dia present, kita just tekan dia, ambil sebagai presenter lah. Macam tadi saya cakap kan, kita tak boleh nak save directly dekat dalam breakout room. So kita suruh dia save dulu, masuk dalam desktop ke handphone dia dulu. Then bila dah masuk dalam main room, kita suruh dia jadi presenter. Kita suruhlah dia present slide dia pula. Okay, macam itulah yang saya boleh fikirkan kalau kita nak guna breakout room tersebut. Dan setakat ni pada saya breakout room tu menarik jugalah untuk kita bagi diorang group discussion. Okay. Alright. Setakat yang saya dah tengok, tak ada masalah setakat ni saya boleh. Okay, setakat ni itu aja yang saya boleh tunjukkan, function dan juga interface yang ada di dalam 3B. Okay. Jadi bila kita dah habis yang ni, okay, ni ada 3 dot dekat atas kanan ni. Okay. Okay, kita ada end meeting. Log out, kalau log out kita keluar. Kalau end meeting semua keluar sebab kita moderator. Okay, so saya tekan end meeting. Are you sure you want to end? Yes, all user will be disconnect. Of course lah, sebab saya moderator, saya tekan yes. Okay, dan ini memang dia akan keluar lah, dia nak tanya macam mana button experience dia nanti. Okay. Okay. Alright, sudah habis, session pun dah habis. Nanti dia akan ada recording kat sini. Okay, sekarang ni dia tengah proses lah, sama macam Webex lah kalau kita buat conference. Okay, dia akan ada ambil masa dulu untuk record.
Okay, saya ada contoh yang kita orang dah test hari tu. Sekejap ni. Okay, test satu tu. Banyaknya test, ya Allah, nampak tak? Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Okay. Ni, contoh kena tipu. Satu test ni, dah lupa. Inilah dia. Sebagai moderator, kalau kita lock mic dan webcam, so student hanya dengar kita lecture je kan. Kalau kita lock mic dengan webcam, student dengar, ya betul. Dia boleh berinteraksi melalui public chat lah. Kalau kita tak lock public chat. Okay. Okay. Kat mana kita buat hari tu? Nas? Forward already Sekejap saya lupa kat mana recording ni. Oh, bukan moderator, kelas cubaan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maafkan saya tuan-tuan. Macam ni Anu. Kelas cubaan lah. Okay, hari tu kita orang dah buat session kelas cubaan. So, lepas kita end session, dia akan ambil masa untuk proses. Ni lah dia recording dia. Okay. Recording ni, dia ada presentation. Okay. Saya ambil yang lagi satu yang ada macam ni kan, saya buat banyak big blue button saya buat ni. Include ni, yang ni, ambil yang ni test satu. Okay, ni. Kat sini, tuan-puan ada nampak ni, ini recording yang dah buat tadi lah. Okay. Dia recording yang dah buat, kita ada 2 notes dan juga presentation. Kalau presentation ni adalah sepanjang video yang kita rakam tadi lah. Okay. Kalau notes ni, notes ni adalah apa yang kita tulis dekat share note. Saya tekan contoh Ini adalah sepanjang kita buat tu apa yang kita tulis dalam share note. Ini yang kami mengarut hari tu lah. Okay. So apa yang share note tu dia keluar. Jadi kalau macam kita nak buat meeting yang SU nak tulis minit mesyuarat kan. Tulis je dekat sini, end meeting, berbak, keluar settle. Okay. Alright, kalau saya tekan presentation, dia akan streaming balik video recording yang kami buat itu. Mana? Tengok. Ya, mana? Nas, ni Nas. Dah hilang, tak ada. Nas ni. Tuh. Dah dah. Wah, itu selesai. Dah jumpa dulu. Tu dah tahu. Dah jumpa belum ni Nas? Dah, okay. Alright, so ini adalah recording yang kita buat tu lah. Tak ada dah. Tak ada pun ni. Biar betul. Tu dah selesai. Tak ada lah. Kita ada grup dah. Biasalah kadang-kadang kita ada iklan. Tunggu. Juga Nas. Grup MYDC tu ada lagi lah. Okay. Baik, jadi ini adalah recording yang kita dah buat hari tu lah. So kita boleh playback lah. Apa yang berlaku. Okay, okay, soalan. Kekangan break room atau? Okay, kalau time recording tu line tak berapa okay, so dia akan record terlekat-lekat. Yes, of course. Okay. Ultimately apa-apa pun dia akan bergantung pada kelajuan dan kemampuan internet kita juga lah. Okay. Ini kira laju juga ni. Kalau hari tu waktu kami test agak lambat lah nak keluar yang echo test tu pun habis macam Fatihah agak lah. Okay. Alright, saya rasa itu aja. Okay. Jadi tuan-puan tahulah kat mana nak tengok recording, kat mana tuan-puan buat big blue button tu, kat bawah tu dah ada. Okay. Jadi saya buka untuk Q&A lagi. Ada sebarang Q&A sebelum kita end session, insyaAllah.
Okey, saya kira tak ada lah kot, no? DNA. Okey, kelas ni ada rekod ke terlepas part awal-awal? Kita memang rekod ni dalam Webex. Nanti kita akan bagi Webex daripada awal pemasukan lagi. Okey, insyaAllah. Okey, untuk peserta PNS boleh tengok dekat chat. Okey, kita boleh masukkan dalam bilangan berkhusus perempuan lah. Okey. Alright, saya kira tak ada apa lah kot, no? Terlebih tu kurang saya minta maaf, terlaju ke apa, biasalah nervous, butterfly. Kan, tengok participant 180, ya Allah. Okey, minta maaf lah terlebih kurang, saya harap bermanfaat, apa-apa hal boleh explore. Dan ini adalah salah satu alternatif selain kita nak gunakan Google Meet dan juga Microsoft Teams. Okey, masalah, terima kasih dan itu saja kot. Boleh keluar semua, bye-bye. Good luck. Assalamualaikum. Halau ni. Masih boleh end meeting. Saya end meeting semua keluar Ya Allah Akbar. Terima kasih semua, bye-bye.